Yang persekutuan punya. Abang duduk belah ni lebih Bantal. Tak situ lah. Bayang terus kan? Kat pegang tengah abang. Adik tekan tengah mama. Baca Al-Fatihah sekali, selawatnya 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Ini saya memang terdekat Nasyabandi hadap lawigi kepada Suhar bin Umar, Suhar bin Umar, akak Salwana bin Selamat, Salwana bin Kelamak dan adik Muhammad Mukri Muklis bin Muhammad Suhar. Mukri bin Suhar. Kau betul. Qabiltu. Alhamdulillah. Rasa dia lah, ada karen. Karen. Ya, itu transfer amalan. Ya. Transfer apa Nur bagi dia terbuka. Kita ada nanti saya bagi. Sebab kita Nasyabandi komplit. Okey. Yang jauh. Ala-ala datang. Alhamdulillah insya-Allah. Senang apa-apa rujuk situ. Semua dalil, semua amalan dalam tu. Yang mimpi saya tu macam mana? Mimpi memang tadi duduk kat warung lah. Pakai serban putih. Saya pakai serban ke apa? Pakai serban putih lah. Putih. Lepas tu tanya saya. Kerja mana? Berkenalan. Tapi seolah-olah dia tu macam pernah kenal saya sebab dia pernah bercerita tu dalam tempat saya kerja lama dulu. Tempat kerja lama. Kat PTP dulu. Cerita gitu. Lepas tu borak-borak. Masuk pula pub lain. Pub lain panjat bukit. Panjat bukit mudah lah. Cuma dia macam, tapi mudah. Turun bukit landai. Perjalanan ni tu. Walaupun tak buat lagi dia tunjuk. Maknanya smooth. Maknanya kerohanian tu dah jumpa lah. Okay. Ini chefnya. Sahih. Saya ambil kitab. Ni orang Batu Pahat ni buat. Batu Pahat. Laksamana adik dia. Tapi dia dah meninggal. Dia bekas Arkam. Lepas tu dia lari. Orang Arkam buru dia. Dia bersembunyi dekat Pulau Rumput. Jadi masa dia suluk, banyak dia muntah. Sebab atas kapal tu dia minum jadi masa suluk tu dia cuci balik lah. Sebab dia zikir Banyak kejadian yang suluk pelik. Macam mualah masuk Nasyabandi suluk. Terus tiba-tiba tengok anu dia terpotong. Siapa yang potong? Darah pun tak ada.
Semua dalam tu lah. Mana dia yang tulis, di-combine semua. Lepas tu dirujuk dengan apa, Tok Wali Hassan Pulau Rumput. Tok Wali Hassan tu anak murid tu kenali. Dia memang orang Pasir Tumbuh. Lepas tu dia ambil dengan Imam Sak. Imam Sak tu memang daripada Indonesia. Daripada mana ya? Bentang ke mana? Yang apa, Imam Sak Doraut tu kan? Yang digosok keluar ayat Quran. Pernah dengar cerita kan? Pernah dengar cerita. Kecil-kecil je orang dia. Imam Sak Doraut. Jalan ni lah. Ya ibu tarekat. Daripada tarekat lain pecah. Jadi kalau nak cerita tentang masjid, kalau ustaz nak cerita masjid, cerita bab zikir lah. Dia tentang masjid tak boleh cerita bab hakikat, haram. Hukum dia. Dia memang hukum dia haram. Sebab tu ustaz tengok ada orang lari tu kan. Tak boleh, dia kena bagi pendengaran bab berzikir, beramal. Kalau bab kenal Tuhan, setakat tu je lah. Dalam cerita pun sifat 20. Maknanya kalau dia orang nak tahu lebih, ajak dia pergi rumah. Barulah bercerita, baru boleh mendalam. Sebab ada dua orang, ada dua golongan atas masjid tu yang menyebabkan jadi haram. Budak kecil dengan orang tua yang jenis tongkol kayu. Ni tak boleh, dia tak boleh terima sebab Allah Ta'ala ni dia jadikan IQ manusia ni tak sama. Sebab tu ilmu ni bukan semua untuk semua orang. Mana orang awam tu memandai dengan sifat 20. Kalau nak mendalam, dia kena bertalaki lah, kena berguru. Sebab tu saya banyak cerita personal. Walaupun saya rekod pun banyak cerita personal. Saya tak umum lah. Tak dedah lah. Tak dedah. Maksudnya walaupun dalam kedai kopi, dia orang tak peduli saya. Mana saya dengan yang depan saya je lah. Yang di meja saya je lah. Jangan tak report. InsyaAllah. Cuma cara nak buat tu tak mudah kan? Macam mana? Cara nak beramal tu. Yang selawat tu saya dah bagi dah, ada nasihat tu. Yang tu suara arwah Cici Tok Kepala, Syed Anwar Al-Idrus tu. Kat Johor ni ramai wali. Yang glamournya Habib Ali Batu Pahat. Habib Ali tu Itu memang keturunan Rasulullah. Yang apa, Asal Alawian Maliki datang. Habib Ali tu dia meninggal kan? Yang meninggal dah. Dia duduk tu sewa tu, rumah sewa. Yang Maha Bercahaya tu, selawat malam yang 3 jam apa Syed Alawian Maliki jumpa Rasulullah dalam rumah tu. Yalah. Dia kata dia bagi tahu anak murid dia, jangan heboh perkara ni kecuali aku dah meninggal. Nangis dia. Banyak dia orang mawak malik, qasidah, bazanji nak mengingati Rasulullah lah. Wahabi dia tak faham benda ni. Dia kata puji makhluk. Habis tu dia bagi syafaat tu siapa? Mana ada orang lain tu? Yalah. Kata gerak gandian daripada dia kan. Tapi insya-Allah lah kalau jumpa Rasulullah masa kita hidup ni, maknanya soal jawab kubur tu tak ada. Kita halang kubur tak ada. Sebab kita dah mengenal. Dia nak tanya apa lagi? Kecuali orang yang tak kenal taklah, memang kena. Macam Roblox juga tak ada lesen pun dia tahan lah. Malaikat tahan. Macam saya terpaut dengan cikgu ni. Salah satu saya sebut saya punya keturunan lah. Saya sebut keturunan imam-imam tu, banyak imam tu keturunan saya. Imam. Banyak imam-imam lah. So yang salah satu yang saya paling ingat tu Imam Bonjol lah. Imam Bonjol sama ni lah. Sama ni Dalam tarekat ni tahlil yang gia ketiga tu sama ni lah. Yang laju tu. Tu memang kalau tahlil 3 jam dapat 70,000. Imam Bonjol ni sebelah Indonesia sana lah. Indonesia. Banyak daripada sana lah. Dia ni sanak daripada Indonesia. Syekh Abdul Rokan. Cuma tak dirumikan lagi. Kawan saya dia dapat satu Tok Kenali punya. Tok Kenali. Tapi dia bukan jenis orang yang jenis terjal lah, jenis nakal tau. Jenis masih sosial lagi. Dia belum, maksudnya
bersih lah. Bersih. Dia ada tunjuk kat saya, macam mana? Kau boleh tulis erti, tapi dia tak erti. Dia suruh saya baca lah kan, ni Ahmad Salim Rumi lah tadi. Boleh bang, nak belajar ni. Tapi tak boleh macam ni. Kan? Nak kita kena luar dalam, betul-betul. Takut kan salah bawah kan. Ikut nafsu kita. Dia kitab tu daripada siapa? Abang ipar dia bagi. Kitab tu hak cover ke apa? Macam ni lah. Dia pun setiap macam ni. Dia bukan kitab, helaian. Helaian. Dia ada cerita cara-cara amalan, apa tu saya baca tu. Cara amalan. Cara-cara amalan. Sebab terkenali ni kalau ikutkan dia kitab apa? Najmi Huda ke Kemar Huda. Satu tu tulis. Lepas tu dia banyak dalam majalah pengasuh. Macam apa Haji Sa'ari buat keluar tulis kan. Lepas tu guna nama Tok Kenali kan. Tok Kenali sebenarnya tak banyak buat kitab. Dia tarekat, ada 3 tarekat lah. Mula-mula Satariah dia ambil Syekh Ahmad Fatani tu. Kemudian Tuan Tabah Ahmadiyah. Yang ketiga dia ambil Tunku Paluh Naqsyabandi. Tapi dia jarang menulis. Macam Haji Sa'ari tu duk guna nama dia tu salah tu. Sebab kalau baca kitab Haji Sa'ari tu pening lah. Macam saya cerita, semua hujung jatuhnya Rasulullah. Macam dia tu tak ada tempat landing. Dia macam helikopter terbang tak landing. Kitab dia banyak. Kalau kita beli semua, maknanya beribu lah, 1000 lebih lah. Tapi tak ada tempat kita nak pegang. Macam kita ni apa-apa Rasulullah. Tempat sandar kita. Ya, betul. Agak selama ni yang mungkin juga. Jadi apa-apa hal Rasulullah. Tapi cikgu cerita tu kalau orang biasa memang tak boleh nak. Tak boleh nak ada. Tak boleh masuk. Memang tak boleh masuk. Sebab mengikut Abang Jalan ni dia kata yang cikgu ni kena mahir nausarah baru nampak Rasulullah siapa. Innama ana basyarum mislukum. Itu misal tu dia kata. Maknanya Rasulullah tu betul macam cikgu cakap. Ainul khabarin dengan khabaran dengan berita tu. Li'annahu mubtada' dengan ainul khabari tu. Dia boleh pergi mari. Barang tu barang auto. Barang boleh pusing. Siapa? Yang mana Rasulullah? Rasulullah tu lah. Maknanya domain huwa tu kulullahu ahad tu. Huwa tu kena kembali kepada Muhammad lah. Sebab Allah tu gaib. Kembali pada orang terdekat. Kalau orang tak belajar nausarah dia tak nampak barang tu. Yang tu yang Nadrus tak faham tu. Silap orang boleh cakap kita gila. Memang. Macam Abdul Karim Jili, Ibnu Arabi sekarang ni Nadrus attack. Pasal apa? Laisa kamitslihi syai'un disembahkan pada Rasulullah. Yang kita belajar dia kata Allah Ta'ala. Padahal kalau cuba dia amati betul-betul, tiada mana-mana pihak yang boleh menyamai hatta melebihi every angle baginda Rasulullah. Contohnya macam ni, kalau kita kata biri-biri kita sama dengan biri Rasulullah, tak boleh lah. Kafir kita. Dia orang tak faham. Itu baru biri-biri. Belum Rasulullah lagi. Biri disandar kepada Rasulullah pun tak boleh dah. Sebab tak ada orang sama serupa dengan dia. Sebab Allah Ta'ala ni dia mana lupa betul. Tak ada. Jadi dia nak zahirkan diri dia tu, kenyataannya tu. Kenyataan dia tu dia kena heret Muhammad tu. Sifat dia tu. Sebab tu saya cakap yang saya cerita tu atas sifat. Kalau nak belajar tentang ilmu zat kena cari orang lain lah. Tapi sebenarnya tak ada orang cerita pasal zat. Selagi bercerita pasal zat, saya kita bohong. Zat ni cerita macam mana? Macam mana kita nak menghadirkan tanpa orang kedua? Contoh, tanpa pihak kedua. Contoh. Tak boleh dapat hadir. Iyalah. Seperti mana cikgu cerita lah. Saya faham. Memang selama ni orang nak bercerita benda ni, tapi tak boleh nak menafsirkan dari macam mana kita untuk menzahirkan yang tak ada tu. Yang tak ada tu. Dia kata dah, dia tak ada rupa betul. Tak cerita zat tu. Masya-Allah. Sebab dia meliputi alam ni. Dia kata kalau nak kenal aku, kau kena kenal sifat aku Muhammad tu. Kau tak boleh kenal zat aku. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah.
fikir tentang kejadian, jangan fikir tentang zatnya. Maknanya Rasulullah dah blok situ, dah larang. Lepas tu Habib Bahar kan. Dia kata dalam kitab Imam Ghazali tu ada 70,000 hijab tirai. Semasa Nabi Musa dengan Allah Taala tu kan, kau nak melihat aku macam mana? Di di antara hijab-hijabnya, hijab air, hijab cahaya, hijab kegelapan. Ya. Lepas tu ada suara. Kalau suara tu pun kalau manusia dengar dah boleh tercabut jantung. Sebab tu Allah Taala kata kecuali orang yang aku zahir sifat aku ni atas Ahmad dan umat Ahmad. Maknanya Rasulullah tu lah. Dia bagi clue dah situ. Maknanya setakat kena sifat dia. Padahal sifat dia tu dia dah. Tapi orang tak boleh terima, orang nak pergi korek zat tu juga. Orang ni degil. Susah cikgu nak ubah. Sedangkan yang paling mengetahui zat Allah Taala tu baginda Rasulullah. Jadi dia nak sama dengan Rasulullah, nak melebihi Rasulullah, mana boleh. Setakat kena sifat je. Sifat tu tinggi dah tu. Maknanya kalau nak balik dengan Allah Taala, kalau kita berzikir nampak kunang-kunang kelip-kelip, kita boleh balik dah dengan Allah Taala tu. Sebab dia atas asma dia. Atas banyak kali jumpa. Insya-Allah. Tu di atas asma tu. Yang menunjukkan sesuatu di atas sesuatu. Memang asma tu nama, tapi dalam tarekat dia kata kalau nampak cahaya kelip-kelip kunang-kunang tu, maksudnya di atas asma. Maknanya kalau ada kunang-kunang kelip-kelip tu besok boleh balik dah ikut. Kalau kita dah masuk jalan ni, dah bai'ah tadi, kalau tak kenal baginda Rasulullah, ketika sakaratul maut tu Rasulullah hadir. Rasulullah akan tunjuk ni barang kau ikut balik. Maknanya rupa kita yang comel tu lah. Rupa kita yang kata suci hening jenis bening tu. Mas suci yang Ta'ala tu. Mana syafaat dia datang. Dia jalani 2 kali je jumpa Rasulullah masa kita beramal berzikir tu. Kemudian masa sakarat tu. Kalau tak jumpa masa beramal, masa sakarat jumpa. Sebab kita ada berkait dengan dia kan. Maknanya kita dah berambil sanad tu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah. Wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan kamu bercerai-berai. Kalau syariat dia kata Quran hadir. Kalau jalan ni panggil ni lah sanad tarekat. Maknanya kalau kita berzikir tu kita akan nampak sendiri lah orang-orang dalam sanad ni. Dia akan tunjuk sendiri. Kalau yang biasa tu kertas, ni masa beramal dia akan tunjuk sendiri orang-orang dalam jalan ni. InsyaAllah akan jumpa lah. Tu semalam Azman Johor Bahru tu suara Rasulullah yang saya forward audio tadi lah. Mana ditanya Mbak Wali Nujabak. Lepas tu dia Rasulullah ada sebut menceritakan Al-Mahdi Khalifatullah. Yang tu yang dapat tu. Azman tu dahsyat tu. Sebab dia memang dia tak peduli orang, dia buat hal dia je. Tu dia berzikir jumpa Rasulullah. Mula-mula dia dengar suara saya. Saya kata dah suara saya cakap kat sana dah cukup dah. Pindah pergi sini. Padahal saya duduk kat sini. Dia kerja bank rakyat. Tapi macam lagi ada ni. Dekat JB. Tu saya bank angkat kedai tu. Kedai kat depan sekolah menengah Kelatu. Kat Katun 2. Kat situ. Di sebelah jalan kat Sempang 3. Ada orang petikai lah sebab saya ni bank angkat kedai. Padahal ruah ni pun dulu kat kedai juga. Dia tak tentu. Memang ada atas surau Tengku Paloh tu ada. Tapi sebab dia ambil yang ayah dia Syed Akir tu, Tengku Dalam pun baik akan kedai juga. Sampai ke Kelantan, dia round ni. Dia cerita bab ni. Mbak Allah Muhammad. Payah untuk terima. Sebab daripada kecil lagi. Saya dah ada pengetahuan ni daripada bapak saya. Cerita bab kejadian, asal kejadian lah. Kalau daging urat tulang angin, api ibu ni, apa tu semua. Gajah lah macam gini. Saya bersama macam ni lah. Dah terdedah benda-benda tu.
Daripada muda lagi? Lagi muda, dekat. Tu naik remaja, naik dalam usia dalam 20 lebih tu belajar lagi. Hikmah, ilmu hikmah. Ilmu hikmah dia panggil ilmu muntawa. Ilmu muntawa mengenal rasa. Rasa. Rasa tu dia. Itulah dia. Tengok. Yang saya amalkan sampai sekarang. Rahsia Rasul dia. Saya atas rasa saya. Atas rasa itulah saya belajar terus. Pergi ke arwah wak saya. Ke arwah wak saya tu dia tak nak jadi guru kata dia. Wak bukan guru kata dia. Mungkin dia tak ada madak untuk cuma dia boleh bercerita. Wak cuma merintis saja kan. Wak sekadar saudara tua, wak tunjuk jalan. Wak dia tunjuk dari segi mengenal diri, tingkat amalan, macam mana kalau kita berkehendak, macam mana, apa yang kau nak. Semua musim dengan Allah semua ada tadi. Ada. Kalau ikut 81 yang 18 ni lah. Tapak tangan. Semua musim dengan Allah semua ada. Okay. Dia sebenarnya tak cerita dengan orang, kata dia kan. Tapi takutlah untuk sekadar ilmu. Ibu dia Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas tu. Surah Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Di antara 99 nama Allah tu apa yang kamu nak? Contoh minta perlindungan ya Muhaimin. Qul huwallahu ahad. Ya Muhaimin. Allahu samad ya Muhaimin. Lam yalid wa lam yulad ya Muhaimin. Tambah hujung. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam tu. Ya jazai macam tu. Tu amal juga. Dia kalau ikut di konteks yang nama dalam tu. Nama dalam. Dengan kita ni ada 3000 nama. Sebab tu Rasulullah diperintahkan oleh Jibril Iqra tu. Rasulullah jawab An-Nabi Khairih kan. Aku tidak tahu tu. Bukan tak tahu membaca. Tidak tahu nama mana satu sebab nama Ta'ala ni banyak. 1000 pada malaikat, 1000 pada Nabi Rasul, 300 Taurat, 300 Zabur, 300 Injil, 99 Quran, satu nama tersembunyi. Jadi masa itulah Jibril peluk. Apabila peluk tu terbuka barang tu. Jadi Jibril kata inilah barang. Sebut nama ni. Allah. Saya masa mula-mula tegur tarekat saya bai'ah tu, dia suruh tenung ada kalimah di hujung jantung tu Allah tu. Memang nampak. Kalimah. Sebab banyaklah dari kita ni. Daripada orang kampung saya datang. Dia cakap masa saya jadi imam Jumaat. Imam Jumaat. Dia tu pun ada belajar tarikat juga. Tapi saya tak tahu apa tarikat dia. Dia pun ada sebut juga dia punya guru dia sekarang ni dekat Sabah. Sedang mendakwahkan orang yang sana kan. Okey jugalah dia punya tarikat dia tu dari segi cerita dan perjalanan apa yang diceritakan tu saya faham lah. Jadi dia cerita masa saya solat Jumaat tu lepas bagi salam dia cakap dia macam juga insya-Allah saya bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap ini macam ada apa-apa dia datang jumpa saya ada barang dia datang jumpa saya kenapa kan kebetulan TV rosak masa tu si bakar si bakar lepas tu cerita itu panjang cerita saya tak kerti nak cerita masya-Allah lebih panjang kan. Itulah dia dapat rasakan getaran daripada salam saya itulah. Dia cakap apa saya tak apa-apa ni apa tapi dia dapat rasa lah kontak dia dapat rasa kontak kan. Iya bang awak mesti ada apa-apa macam awak belajar kat mana awak ada apa ni kan. Saya tak ada apa-apa je. Lepas tu saya cuma ilmu sikit je yang Allah Ta'ala pinjamkan kat saya ni kan. Hanya ilmu sekadar ilmu hikmah saja cakap. Itu saja yang saya ada. Kata dia kan macam tu lah. Iya. Habis macam tu je lah. Cuma kalau saya pergi bercerita tentang yang gaib-gaib ni kan, nanti saya punya ni berdiri juga. Biji nangka. Masya Allah. Dekat tu lah saya pun tak ada apa-apa sangat. Yelah tu dia dapat rasakan barang sama Barang sama. Dia mesti orang tua dah lah. Dia cakap apa tu? Sama ni apa? Bukan sama ni.
Qadariyah. Syazbaniyah, Qadariyah. Syazili. Syazili, yang satu. Rifai. Rifai. Ahmadiyah. Ahmadiyah. Nasyabandi. Nasyabandi. Syabandi. Nama. Dia bukan Ghazaliyah ada, Qalwatiyah ada. Dia bukan Nasyabandi, tak apa. Nanti saya boleh kontak dia tarekat apa. Sebab tarekat dia cakap kalau kita ambil sekali tu memang dekat dalam kita ni memang sentiasa berzikir. Yelah dia hidup. Sentiasa. Biasa. Salatul daim. Salat daim. Salat daim tu memang ada dalam Al-Quran. Ada. Salatul daim. Saya makin Salatul lama khasyuk. ni cikgu macam kosong. Maksudnya bukan kosong macam mana kosong diri. Kosong macam lapang. Lapang okey lah tu. Macam lapang. Dia kan kita berzikir, dia akan cerita balik yang dalam Quran tu. Dia tak lari daripada ayat Quran tu. Penceritaan. Masa kita duduk saja pun tak alam mengajar itu. Cuma banyak kita susun lah satu-satu dah kita nak tanya, saya nak tanya contoh. Sekarang kita Zahid duduk ni kan. Kita rasa. Habis kita tidur, siapa yang pergi berjumpa sekian. Adakah kita yang sekarang ni yang bercakap yang melalui suara ni ataupun yang mana satu? Dia sebenarnya kita rasa macam roh tu keluar. Kalau roh keluar mati. Tapi sebenarnya dalam diri. Alam sore. Dia dalam tu mesti ada lagi kan. Contoh hati, diri dan jasad. Dia ada hati ni ada 7. Kebina dalam rongga anak Adam, dada anak Adam satu malaikat. Malaikat tu hati. Hati tu Fuad. Kazabah Fuad Maru'ah tu. Sini tak ada dusta dah sini. Dan Fuad tu lubun. Dalam lubun tu asyaqah. Dalam asyaqah tu sir. Dalam sir tu sirul qulub. Dalam sirul qulub tu anak aku. Dalam dia innani ana Allahu la ilaha illa ana tu. Surah ayat 14 tu. Maknanya alam ni dalam diri hakikat Muhammadiyah tu lah. Jadi dia sebut Muhammadun tu tanwin 3 alif 6 harakat tu. Muhammad di aras, Muhammad pada kita dan Muhammad di Masjid Nabawi tu. Jadi Muhammad akhir. Jadi barang-barang sama. Jadi kalau alam ni dalam diri baginda Rasulullah, pada kita ada diri nurani tu diri Muhammad, diri Rabbani tu Ahmad lah. Sabda baginda Rasulullah, aku berada di tengah dada kalian, kepada para sahabat tu. Maknanya alam kat luar ni ada dalam diri kita. Dia sinkronis, kaitan macam tu. Hubungan dia macam tu. Jadi kita rasa macam kita pergi jauh, pergi sini kan. Padahal semua dalam diri kita. Sebab kita ni duduk kat luar, lepas tu kita nampak alam ni. Ada apa nak tanya ni? Dia satu bekas kongsi 3 orang lah. Maknanya insani tu bekas, rohani tu sebenarnya kita, nurani Muhammad, Rabbani Ahmad. Dia kata Allah tu Muhammad baik tu lah, Ahmad tu. Jadi tak percaya dengan Rasulullah sebab Habibullah. Yang saya mimpi tabas tiada tu macam mana? Tabas tiada tu maknanya mana ilmu tu start dah tak? Ilmu gaib. Maknanya dapat dalam mimpi je tak? Tapi ilmu tu betul, saya pernah dengar. Dia buka tutup tu. Sebab qalqalah bal tu. Dia senang je. Dia 3 orang. Itu macam main-main tau. Kawan saya je. Kalau nak hilang. Tanah gaib. Kalau nak gaib lah. Dapat tiada 131 kali. Dia siap tunjuk. Tengok macam tu. Dia kena ikut bilangan tu juga. Sebab bilangan ni macam gerigi pada kunci. Dia ada sebab tu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Dia kalau tak kena bilangan tu memang tak terbuka rahsia tu. Tu dia bagilah tu, dia ajar lah tu. Itu saya untuk pengesahan. Bagi orang yang arif kan. Maknanya Allah Ta'ala yang ajar tu. Tapi nampak macam kawan kita. Sebab tadi kat kampung pun tengok dia biasa je, tak ada apa pun. Cuma yang orang tua tu cujah kan. Dia tu macam tok saudara tu lah, nenek saudara lah. Ada darah daging, ada kena mengena lah. Dia tu amal tu memang
Saja tu pula. Kuat beramal. Puasa, main puasa tak? Enggak. Kalau sunat kan. Macam Pak Mi Bukit Temaga Pak Sumit tu. Puasa kuat juga. Lepas tu Quran ni beberapa waktu memang dia baca. Kalau kita tengok dia dah bongkok dah. Tu benar je benda. Boleh bahasa menyantik tu. Tapi tak nyanyi. Teng. Mana dia rohani dia tu selalu kontak dengan nurani Rabbani. Dia istiqamah selalu. Kalau nyanyok mesti dia dah renggang tu. Tapi macam memang macam gini lah dia punya kedudukan dia kan. Kedudukan kita macam ni. Kau pernah nak cari apa tu? Kau tengok macam aku baca 100 terus satu kali tak sekadar tadi dan habis tab. Kalau macam tu masya-Allah. Dia kalau kecil apa surah. Kalau itu kubra. Kubra. Surah yang kubra. Dia ada buka, ada tutup. Tu nak tahu tu buka tutup macam mana? Masya-Allah. Kalau kalah tu laba tu. Oh, apa? Tabat tiada abi lahabin wa tab. Dia bermula dengan tabat tiada abi lahabin wa tab. Hujung dengan yang mula tu kan. Buka tutup. Itu dia boleh meraih tu. Rahsia dia sebalik. Saya mimpi saya tak balik 2 hari. Insya-Allah. Kenapa tadi ya? Kahwin lain. Saya kahwin lain, masya-Allah. Tapi mana ada kahwin lain dulu, mana pergi jauh-jauh. Dia masuk lain tu kahwin lain. Mungkin belakang ambil amalan. Amalan tu diistilahkan seolah-olah mendeluk lah. Perempuan comel betul lah. Bukan perempuan betul tu. Saya tu cikgu saya cakap kalau amal jadi masya-Allah. Tapi cubalah. Dan YB. Kan? Dia orang kata raib-raib ni dia macam kita menyelam. Dia napah, dia main napah. Mana tahan mana kita tahan napah menyelam, maknanya contohnya sini ke garas tu. Lepas tu baru kita nyawa balik. Masa tu kita ada. Kalau menyelam kita pergi jauh, maknanya start pada kita meraib sampai kita timbul. Tengoklah. Lebih lagi kot. Masya-Allah. Nantilah Allah Ta'ala tunjuk macam mana kan. Dia bagi betul. Dia belajarlah dulu kan. Macam apa bomo bidang pun kadang-kadang mai ikut mimpi. Itu macam dari segi keturunan macam Ahlul Bait. Ahlul Bait ni senang je. Kedah Imam Bonjo, cek je salah silah Imam Bonjo. Sampai ke mana? Dah cek belum? Siti Zainab. Siti Zainab? Maknanya isteri baginda Rasulullah. Kalau Ahlul Bait darah daging, start dengan Sadatina Fatimah. Kalau sama perisi Abu Hurairah, yang lain-lain tu Ahlul Bait juga tapi ilmu. Sebab sabda baginda Rasulullah, apilah Fatimah, Fatimah itulah aku. Tapi kalau ikut satu pendapat lagi, dia kira ahli keluarga dalam keluarga Rasulullah. Sebab dah kahwin Rasulullah. Ada juga ulama yang bagi call macam tu, pendapat macam tu. Maksud darah keluarga lah. Keluarga sebab pasal dah kahwin. Macam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sebenarnya bukan Ahlul Bait. Tapi sebab Fatimah tarik dalam masuk dalam kelabu. Dia kira Ahlul Bait juga. Sebab dia kahwin dengan persemendaan. Persemendaan. Saya tanya dengan awak saya pun. Dia cakap macam tu? Iyalah. Dia mesti ada kena-mengena dengan Rasulullah. Kalau tak payah masuk jalan ni. Bukan senang. Mana Allah Ta'ala dah pilih pada awal lagi. Kita nampak macam usaha ikhtiar kita. Padahal tak ada. Cuma kuasa dia. Yelah. Yang berlaku tu pun, sekarang ni pun, dia dah atur. Kita lakukan balik je. Dari segi hakikat lah. Dari syariat kita nampak kita.
Oleh dia, dengan dia, dari dia, kepada dia. Billah minallah. Kau dah Semua maknanya tak sunyi daripada dia lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya daripada Allah kami datang, kepada Allah kami dikembalikan. Kalau nak masuk syurga pun guna barang dia. Maknanya mai ke dunia pun guna barang dia. Seolah-olah angkasawan ni pakai kapsul lah. Kita macam angkasawan pakai kapsul. Duduk dalam mihamidar. Muhammad bismillah. Mana kalau nak balik tak guna barang dia, tak boleh balik. Kita ni boleh rohaniah nyawa ni macam kekabu. Boleh kembang, boleh kecut. Kalau anak dia pula, anak dia bawah saya lah. Memang buat tu lah. Saudara jauh juga lah. Pupu-pupu lah rasa macam tu nak kira kalau yang hidup ni lah kan. Dia ni, dia boleh pecah 7. 7. Pecah diri. Pecah diri. Saya pernah tanya dengan dia, macam mana keadaan orang yang dah meninggal dunia, macam mana keadaan apa yang kita cerita lah, syurga ke apa dan sebagainya kan. Dia kata, kalau puak-puak yang soleh, dia dekat kumpulan dia kata dia. Grup dia. Dia grup dia. Lalu yang mati penseksa tu macam mana pula? Itu sangkut tu. Sangkut. Betul lah dia cakap tu sangkut. Dia tak kamil. Dia tak kamil dengan roh. Nafsu tak kamil dengan roh. So macam mana lah? Allah Alam Bisawab lah kata dia. Dia just cuma bercerita. Kena balon. Kena balon dalam kubur. Memang betul lah. Seksa kubur tu. Tak lepas. Sebab atas dunia, dia buat penyajian dengan Allah Ta'ala. Maknanya mai ke dunia nak cari Allah Ta'ala balik. Maknanya dia tu engkar. Macam cerita ni lah. Cerita yang sebelum pada surutnya bahtera, banjir besar Nabi Nuh tu. Nabi Nuh hantar itik pergi tinjau kawasan di Bukit Judi ya. Lepas tu dia ralik main air. Dia tak ingat dah, tak bagi laporan ke Nabi Nuh dah. Nabi Nuh hantar Merpati pula. Merpati dia landing kejap je, lepas tu kaki dia ada gelar merah tu. Lepas tu bagi report. Dia kata dekat Nabi Allah Nuh, itik tu main air. Itik dulu asal usul nak itik di zaman Nabi Nuh boleh terbang. Tapi sebab dia ralik main air, jadi Nabi Nuh sumpah. Tak boleh ni dah. Tak boleh terbang dah. Lepas tu main air, Nabi Nuh kata kau akan main air limbah. Air limbah ni air kotor lah, air longkang. Tu itik jadi macam tu. Merpati ni dia balik ke kapal tu. Maknanya balik pada Allah Ta'ala lah. Dikiah dia ke situ, bayang dia. Jadi orang mai ke dunia dia ingat mari untuk bersuka-suka senang lenang. Padahal mari kita ada tugas, ada kerja. Kita nak cari balik dia tu, Allah Ta'ala tu. Selalu saya cerita, kita ni selalu ingatkan orang. Ingatlah bahawa dunia ni adalah tempat tumpangan untuk sementara. Dunia anti uruh, dunia anti berdaya. Kalau dah kita untuk sementara, kita ibarat jabatan. Dunia jabatan betul pada akhirat. Janganlah buat rumah jabatan. Seandainya kamu ingin menungkat 1000 tahun, janganlah kamu binakan tu seumpama kamu nak hidup, tak nak mati. Tak nak mati, maksud nak mengangkat dunia. Jangan. Berpada-pada. Wasatiyah. Pertengahan. Apa-apa bunga semua pertengahan. Sederhana. Kalau kita tengok rumah kita lah, untuk masyarakat ni kuarter. Besok tak tahulah rumah saya. Mana kita akan malu dengan Rasulullah. Rumah kita dengan rumah Rasulullah tu macam mana? Kita buat rumah besar Rasulullah tidur atas pelepah tamar. Padahal khalifah dunia. Saya nak buat sampai menangis. Tengok keadaan Rasulullah. Tapi dia ada 3 golongan kat dunia ni. Ahli dunia, ahli akhirat, ahli lah. Kalau ahli dunia ni, tengok orang yang cari dunia. Sibuk siang malam dia cari harta kan. Dia tak sedar, tak balik. Bukan ada apa kita belajar, kita nak balik pada Allah. Balik pada dia balik.
Maknanya barang amanah dibagi pada kita tu dulu elok, suci, bersih, fitrah. Jadi kita nak hantar balik barang dia tu seperti yang kita ambil dulu lah. Suci, bersih, seperti kain putih. Anak-anak seperti kain putih. Maknanya kalau anak orang bukan Islam tu syurga lah. Sebab memang fitrah asal kejadian lah. Kalau dah balik tu lain cerita. Dia dah membuat pilihan. Buat Dia pilihan. dah mencorakkan. Dah pandai mencorakkan. Dan kurang kata apa, ibu bapa yang mencorakkan budak tu menjadi Yahudi ke Nasrani. Memang asal Islam. Yang tu soalan Abu Imam Hasan Syari tanya apa pak saudara angkat dia tu, Jubai tu, Mu'tazilah. Tak lepas yang tu. Dia 3 soalan. Yang tu tak lepas. Dia tu mana boleh takkan anak orang muslimati kecil tiba-tiba masuk neraka. Dia tak bukan salah apa. Tak boleh pergi pak saudara dia. Berapa tahun dia dalam Mu'tazilah? 20 tahun. 20 tahun juga. Mak saya ni kata sekarang dia ada lagi tahu yang sambung cerita yang dalam ada lagi. Pada masuk jasad tak ada lah. Dia tu ada kan. Tapi dia ni sekarang ni gelaran dia Raden Adi Mustafa. Raden Adi Mustafa ni sultan ataupun raja memerintah di satu kerajaan. Orang bahas kerajaan sebelah lah. Selawi, Lautan Selawi. Sulawesi ke Selawi? Dia panggil Selawi. Sulawesi tu bahasa orang lebih random dulu. Lautan Selawi. Sulawesi sebelah sana tu. Dekat peta Sunda. Peta Sunda antara tu lah. Tengah tu. Dia nak jumpa bapak dia tu, maksudnya alam sebelah ni. Dia kena ada appointment. Janji lah? Appointment nak jumpa dengan bapak dia lah. Sebab bapak dia dah raja kan. Jadi kalau kita nak masuk ke rumah MD pun, rumah sultan yang ada pun, kita ada protokol dia. Ada macam itu, dia berprotokol juga. Walaupun dah rajin. Ada rajin. Saya pernah cakap dengan dia, Din, boleh tak abang ikut ni? Nantilah beritahu ayah dulu macam mana. Contoh minta izin. Nak ajak, minta saya ikut dia ni lah buat kerja. Dari kerja-kerja yang gaib ni, dia pun ada buat kerja juga, bantu tolong apa semua, bantu orang, tolong orang. Tapi nak digambarkan tu susah. Nak digambarkan tu susah sebab kita tak pernah mengalami benda yang dia ceritakan tu. Dia cerita memang sedap, macam khayalan pun ada. Sebab dia lah sebelah. Dia sebelah. Kata buat saya kalau kau nak kerja dengan sebelah, kan jauh sebelah lah. Yelah, dimensi lain. Dimensi. Kat sini juga. Kat sini juga. Macam bilik-bilik. Kau cari dekat doa iftitah. InsyaAllah. Doa iftitah. Belajarlah doa iftitah tu. InsyaAllah. Saya nak belajar kamu lah. Ini kan. Nanti tangguh sampai dia tak ada. Dia 7 bulan 7 2021. Tahun lepas? Ni 22. Ni 22 kan? 20. Belum PKP? Masa COVID. Masa COVID PKP kan? PKP. Tak dapat sini. Kali banyak kemarau kan. Sebab kutub utara pun cair. Semalam sembang dengan cuit Tengku Paloh tu pun, dia kata keturunan Rasulullah sekarang dah 50 lebih lah, 53. Jikalau 70 habis, kiamat lah dunia ni. Mana kita menuju akhir zaman. Dia dah duduk lain kan. Lain. Tengok lepas ni jadi apa tak tahu. Tu dia macam sekarang ni macam kumpul. Macam semua dia dah banyak orang 200 orang Malaysia. Sebab guru saya yang kata nak pun pernah cakap, dia kata satu masa Allah Ta'ala kumpul satu tempat. Maknanya daripada seorang guru tu mungkin akan keluar beratus
anak murid. Jalanilah. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni lebih dia bukan harta dia, isteri dia tu. Rahsia dalam dada dia tu. Jadi patut Syekh Nazim kata kemungkinan besar Imam Mahdi ni Naqsyabandi. Zaman Sayyidina Abu Bakar dulu mana ada Naqsyabandi. Masa dia tu Siddiqiyah. Masa Rasulullah tu dipanggil tarekat Irfan Ilahiyah. Macam tu. Lepas tu baru dia ada Taifuriyah, Gejuani, Khawajakan. Naqsyabandi ni masa Syekh Bahidin. Tapi sanak-sanak sama lah, sanak dalam kitab. Tu saya bagi yang saya tu. Masya-Allah. Saya ada salinan lain. Tapi yang ori tu lah. Yang apa ahli grup yang nak kan, saya patut step tu. Tapi yang Ni memang arahan dia suruh bagi dekat ustaz. Masya-Allah. Bagi yang ni. Senang kalau apa nak ripa makom nafsu semua ada tu. Nak mengajar orang lah besok. Jadi kalau saya tak faham, saya tanya cikgu lah. Dia dalam amalan tu lah nak tanya saya. Dah habis 7 lataif tak payah report dah saya. Mula-mula ni bawah 7 lataif ni kena tanya saya lah. Lepas tu rujuk kitab tu nanti. Ada setengah guru dia rujuk Al-Quran. Jazbah dia tu mesti ada dalam Al-Quran. Dia tak lagi. Cuba cikgu cerita step 1, 2, 3. Cara nak beramal tu. Okay, cikgu dah tahu yang ni apa? Ada. Kunci daripada hadap besar hadap kecil. Duduk tawaruk kiri menghadap kiblat. Tak apa, kita semak dulu lah. Nanti kita tanya-tanya. Tapi kalau tak faham, saya bagi video yang Rafiq Politek Muazzam tu. Dalam tu dia duduk sini dia tulis. Saya cerita satu-satu step dia. Dalam tu pada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang 4 minit lebih. Sini saya ni lah. Ni apa? Ya. Lahir. 4 minit. Ya yang tu lah. Sikit. Sebab sini ramai yang ada Saya yang ambil cakap macam ni lain, dalam tu lain. Jadi, Suara dia ramai bertukar. yang tertanya kat Riyadh Dia duduk tapak lain. doa. Jadi pertamanya ringkasannya lebih kurang matikan sifat basariah. Matikan sifat bahasa dia tu pejam mata. Adil Allah sebut adilah Tuhannya sebagai Rabita ayat ini. Cuma saya tak pakai Rabita. Sebab jalan lebat dia tak ada guru murid. Dia jalan sahabat. Sebenarnya guru tu dia kita. Rasulullah pun tak anggap dia guru, sahabat. Kalau macam saya nak hadirkan, saya dah rasa macam mana? Suci daripada hadap besar hadap kecil. Duduk tawaruk kiri menghadap kiblat. Pejam mata, lidah tongkat, tangan kanan atas tangan kiri. Tasbih kat sini. Bismillahirrahmanirrahim 100. Yang Fatah 500. Ada dalam ni? Ada. Dalam kafiat kertas tu pun ada. Oh, Kemudian imagine mayat kita depan, orang duduk ruam, orang duduk mandi kan. Benda masa orang solat tu, kita menajak lah. Ilahi anta maksudi wa redha kamatlubi. Kalau nak panjang lagi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ikutlah aku ganjil lah 1, 3, 5, 7 berapa ikutlah, itu suka lah. Kemudian orang naiklah keranda tu, kita bacalah apa Al-Fatihah sekali. Sebelum tu tadi ni, sebelum pada mandi tu, tarik dosa besar dosa kecil yang nyata tersembunyi, sengaja atau tidak, tak depan, istighfar 25 kali yang tu. Masa mandi ke? Masa sebelum pada mandi. Sebelum mandi. Sebelum pada mandi. Kemudian barulah imagine mayat kita tu, orang duk apa mandi tu. Kemudian apa, ketika orang solat jenazah kita tu munajat lah, ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi tu. Puan ke ganja juga. Dah letak dalam keranda tu, baca Al-Fatihah sekali, Qul Allah 3 kali, hadiah kepada baginda Rasulullah, sahabat Pak, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali. Kemudian ibu bapa kita, sekelang guru kita, kemudian muslim-muslimat dan diri kita sendiri. Itu buat saya semua bagi. Ya.
Tu titik dia lah tu. Titik. Dia rangkum lah tu, rangkum. Kemudian apabila dah letak dalam lain lahat tu, tiada yang dapat menolongku. Tu daripada start daripada awal lah, pejam mata kat lidah tu. Tasbih tegak lagi. Tiada siapa yang dapat menolongku kecuali dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasul. Baru tarik. Lajulah Allah tu. Dia dah tangkap, sebut dalam. 2 jari bawah puting tetek sebelah kiri. 7 sini. Genung sini. Sampai ditunjuk satu jarbah filem lah. Memang nyata lah. Entahlah tunjuk. Benda tu saya nak tu. Saya nak tahu sebab saya nak angkat. Dia ada 7. Dah tarik. Baru saya letak 1 kan. Ada 6 lagi. Lepas tu dia setiap latar itu ada makom-makom dia lah, tempat 7 zikir. Jadi kalau dah habis tu mana selesai lah. Lepas tu baru boleh pergi tahlil. Naqsyabandi dia isbat dulu, kemudian baru dia nafi. Kalau Ahmadiyah dia nafi dulu baru isbat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baru pergi tahlil. Tahlil tu 7 tampuk lah. Yang tu wajib lah. Bagi kepada Adam Hawa 70,000. Sekejap je. Yang tu tak ada hak limit masa. Kemudian baginda Rasulullah 70,000. Kemudian ibu kita 70,000, bapa kita 70,000. Kemudian bagi pada saya. Kemudian bagi kepada musuh kita. Besok pada masyarakat dia tak boleh tutup lah musuh kita. Kita dah bayar siap dah. Kemudian bagi ke diri kita. Tu yang wajib lah. Kalau ada lebih masa, buatlah daging darah rumah kulit. Itu yang ibu. Yang bapa pula urat lendir tulang sulbi. Kemudian bagilah tanah air api angin. Kemudian bagi kepada ulama syariah, ulama tarekat, ulama hakikat, ulama meripat, masing-masing 70,000. Sebab orang yang Rasulullah suka, ia orang yang maknanya suka derma, suka hadiah. Kerja kita bukan ada kerja lain, kita buat tu. Yang cikgu dekat semua ada dalam ni? Semua ada, complete set tu. Syllabus dia dalam tu. Seramai 200 orang tu yang cikgu baik siapa yang dah lepas? Belum ramai dah. Tapi tak sampai separuh. Dalam 1/5 orang tu dah lepas. Maknanya orang pondok ada 5 orang juga. Kemudian Profesor Madia, biasa yang dengan tubuh lain lah, dia datang sini. Sebab dia nak ambil jalan Muhammad tu. Cerita bab Muhammad tu, dia tak faham. Sebab lepas yang dia orang belajar jalan Allah kan. Lepas tu dia jalan Muhammad tu dia tak ada. Pasal dia bercerai Allah Muhammad tu. Lepas Muhammad tu dia ada selibah yang akhir Al-Bad. Pun untuk guru lain tak cerita juga. Jadi saya bagi penekanan yang guru lain tak cerita tu lah. Bab Muhammad tu. Muhammad Tajalliat Ta'ala yang paling sempurna tu. Bab Al-Bad tu. Maknanya Al-Bad tu kalau dia dengan Jatuh Aswad tu, dia lagi mulia lah. Sebab Jatuh Aswad tu pemilik syurga yang cium. Al-Bad ni dah daging dia. Macam kita peluk Rasulullah dah lah. Dari segi hakikat lah. Yang mari jalan atas malam pun tutunan tu berpaluh lah. 3 orang. Sebab Syed Akir ni, ayah pada Syed Anwar ni, dia pernah jumpa habis dalam keluarga dia tu. Siapa yang ada barang tu kepala ni. Memang ramai yang tak ada nama sebelum nama Allah. Saya selalu sebut dalam video saya. Ahmad Muhammad Zatul Bukti Kuntu Kaza Mafiat. Ahmad ni dalam Quran sekali, Muhammad 4 kali. Zatul Bukti ni memang tak ada dalam Quran. Lepas tu Kuntu Kaza Mafiat ni dalam hadis kursi. Bila banyak dalam hadis kursi. Aku ada nombor 2. Sebab tu orang tak pernah jumpa. Dah kalau Wahabi, kalau kita cerita dia tolak hadis kursi, kita nak kata apa? Dia banyak tolak hadis.
Contoh kalau orang nak beramal, contoh selawat. Selawat Nuri Anwari Lazi. Anwar lah. Yang tu kalau buat 1000 kali dalam masa 2 minggu, insya-Allah jumpa Rasulullah. Macam isteri Cikgu Mizi tu. Dia duduk sini lah. Cikgu Mizi duduk situ. Dia kata, cikgu saya nak jumpa Rasulullah lah. Saya kata, jomlah baik lah. Saya baik lah. Saya duduk di situ. Ditakdirkan Allah Ta'ala malam tu dia jumpa Rasulullah. Dia kata nak tengok betul lah. 15 minit hingga 20 minit. Dia kata kaki lenguh. Dia bangun pada tidur kaki lenguh. Dada sakit. Menangis. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Serba putih. Dia setakat dia ambil dengan saya ni 3 kali dah jumpa. Yang tu yang pertama. Di masa tahlil dia jumpa lagi. Rasulullah pegang bumbung dia. Macam Rasul baik lah. Pun tadi Asma pun macam tu juga. Dia tu macam Rasul baik lah dia. Kalau macam saya nak terus amal ni, Tu amal Nuri Anwari Lazi. Memang saya ada bai'ah tu, dia boleh amal tu. amal dah. Yang Nuri Anwari Lazi tu di luar syadah. Kalau zikir latak itu atas syadah. Biasa mas tunggu orang tidur dulu. Baru kita naik bukit tu Sina tu. Zikir taib tu mana tu? Zikir latak ni lah Allah tadi Allah dah. Ni kita pasang lam jalalah. Apabila kita pasang macam ni, kalau geng nyamuk tiruk datang, iblis datang ataupun setan jin, dia tak boleh masuk dekat. Dia dekat pintu tu je. Tapi pantang dia jangan ajak dia berzikir. Kalau ajak dia berzikir, jatuh kita. Sebab dia dulu pernah berzikir. Kita baru nak belajar. Dia lagi hebat. Dia lagi hebat. 70,000. Maknanya di bumi mana dia tak pernah sujud. Di langit mana tak pernah sujud. Cuma dia tak sujud pada Adam. Nak kata hebat, ibadat dia lagi hebat. Ibadat dia lagi hebat daripada kita kan. Yelah. Cuma itulah pengakuan dia tu. Maknanya Allah Ta'ala, maknanya kenal Allah Ta'ala kena kenal dia dulu. Dia akan datang dalam 2 bentuk. Pertama orang tua, kedua baby. Baby tu suruh kita kesian kat dia. Yalah. Saya pernah nampak dalam mimpi saya tu, belakang baby habis kena air panas. Saya pergi tanya yang guru saya, dia kata, eloklah tu. Tu iblis tu dia kata. Tapi yang kena air panas tu sebab kau berzikir, zikirullah kau tu panas. Zikir ni kalau rasa panas, dia kena selawat balik. Tapi biasa sini 5,000. Maknanya bagi tu tak lebih had lah. Dia orang yang isim-isim tu sebab dia zikir lebih had. Tak kira lah semau senang ke apa. Panas. Dia kena selawat balik. La ilaha illallah tu panas. Sebab dia motif kita nak bakar 7 lautan ni. Ni lautan ini 7 lautan. Kalau kita tak bakar masa hidup, nanti masa sakarat tu iblis akan bawa air. Jadi kehausan. Kita masa tu kita minum 7 lautan pun tak hilang dahaga. Jadi kalau kita dah bakar masa hidup ni, kita tahu dah masa sakarat. Dia berupa macam-macam. Kecuali satu tak ada berupa, diri kita. Diri kita tu lah, kita kena mak betul-betul tu. Tu yang dikatakan la ilallah tu. Diri kita tu. Maknanya bukan sebut saja ada barang. Tapi insya-Allah akan kenal lah masa jalan ni. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, percaya dia akan mengenalkan Tuhannya. Dia Tuhan tu Tuhan pada kita. Saya cakap. Dia bahasa Sanskrit. Dia kata penyaman. Yang ni dulu lah.